Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Topik kita ialah Hikayat Melayu. Hikayat Melayu merupakan sebuah teks sastra sejarah atau teks historiografi Melayu. Pengisahan Hikayat Melayu boleh kita rujuk di dalam buku Norazimah Zakaria yang bertajuk Kanon Melayu, terbitan penerbit UKM. Di dalam penulisan Hikayat Melayu, dikatakan Hikayat Melayu mengikut kepada model penulisan karya kanon iaitu Sulalatus Salatin. Hikayat Melayu merupakan sebuah teks cermin kepada cermin. Kenapa? Kerana teks Hikayat Melayu ini mengulang kembali karya kanon iaitu teks Sulalatus Salatin. Hikayat Melayu merupakan sebuah karya adab. Apa itu karya adab? Karya adab ialah karya yang dapat memberi faedah atau manfaat kepada pembaca. Di dalam penulisan Hikayat Melayu, terdapat beberapa adab pengarang. Yang pertama, merujuk kepada nenek moyang. Yang kedua, mengulang kembali tradisi. Yang ketiga, merendah diri, menggelarkan diri mereka sebagai fakir. Yang keempat, mengikut tata cara Islam. Di dalam penulisan Hikayat Melayu, pengarang iaitu Tengku Said telah mengekalkan beberapa formula. Yang pertama, tradisi lisan. Pengarang masih lagi menggunakan perkataan seperti kata sahibul hikayat, adat dahulu kala. Dan yang kedua, pengarang masih lagi menggunakan idea-idea daripada kitab dan ayat Al-Quran seperti selawat, wasiat, sumpah, menjaga rahsia dan janji. Yang ketiga, pengarang masih membuat pengulangan motif, pengulangan tema, pengulangan episod. Contohnya seperti episod mitos asal-usul yang terdapat di dalam Sulalatus Salatin masih lagi diulang. Episod di Singapura, episod di Melaka, motif menawarkan air masin, motif mimpi, motif kelahiran dan masih lagi berkisar kepada tema politik. Kepentingan sejarah Melayu atau kanon Melayu sebagai teks jurnal sintesis dan pengaruhnya dalam hikayat Melayu. Apa itu jurnal sintesis? Sintesis ialah apabila di dalam teks historiografi Melayu itu mempunyai unsur budaya Hindu dan Islam. Apabila kedua-dua unsur ini bergabung, ia disebut sebagai sintesis. Adanya unsur pengaruh Hindu dan unsur pengaruh Islam. Di dalam konteks unsur Hindu, dilihat di dalam teks Hikayat Melayu masih lagi mengekalkan konsep idealisme istana yang melihat mitos Hindu yang mempunyai ideologi politik Hindu, raja berkuasa mutlak. Di dalam konteks Islam, raja dianggap sebagai khalifah yang menerima mandat daripada Tuhan dan memegang prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat menjamin ketertiban alam dan dapat menjamin keadilan sesebuah karya itu untuk menceritakan keadaan ideologi politik Islam dan ideologi politik Hindu. Semuanya terangkum
di dalam sebuah wang adat di dalam sejarah Melayu. Ruang lingkup penulisan di dalam hikayat Melayu, apabila kita membaca hikayat Melayu, kita akan melihat siapa penyurat hikayat Melayu. Apa latar belakang penyurat tersebut, ya. Penyurat hikayat Melayu ialah Tengku Said. Ya, Tengku Said ini merupakan seorang penulis atau penyurat diraja bagi pihak Raja Akil dalam urusan persuratan rasmi. Bila teks ini dikarang dan kenapa? Teks ini dikarang pada abad ke-19 dan ditulis atas perintah Tuan Pandawala atau Wonderwall, penolong residen di Sukadana pada masa itu. Naratif Tengku Said cerita tentang hal ehwal datuk neneknya yang sentiasa bermusuhan dengan Bugis, ya. Di dalam hikayat Melayu ini, Tengku Said telah mengatakan Raja Kecil adalah putera Sultan Mahmud II. Matlamat Tengku Said ialah untuk mendokumentkan, ya, merakam tulis, ya, agar Raja Kecil ini diiktiraf. Di dalam hikayat Melayu juga terdapat pergelutan, ya, politik dengan kuasa Melayu Bugis, ya, pada masa itu, yang pergelutan politik, ya, Bugis, ya, terdiri daripada 5 beradik ni, iaitu Daing Parani, Daing Manembun, Daing Marewah, Daing Celak dan Daing Kemasi, ya. Melalui Cik Apung ni, Cik Apung ialah ibu kepada Raja Kecil, ya. Raja Kecil sebenarnya putera Sultan Mahmud yang mangkat dijulang di Kota Tinggi, ya. Jadi dalam teks hikayat Melayu ini, Raja Kecil dikatakan berhak dari segi mewarisi tradisi, menuntut dan merebut tahta kerajaan Johor yang telah pun diisi oleh bendahara yang bergelar Sultan Abdul Jalil, ya, setelah Sultan Mahmud II mangkat. Persoalan atau motif pengulangan yang mengikut sudut pandangan hikayat Melayu. Yang pertama ialah persoalan maruah dan menuntut semula hak. Kedua, persoalan daulat dan kebenaran mitos setempat. Yang ketiga, kedudukan kuasa mempengaruhi cerita dan siapa penaung hikayat Melayu, ya. Dan yang keempat, bagaimana hikayat Melayu diterima, ya, melalui tradisi penyalinan yang merujuk kepada kanon iaitu Solatus Salatin, dan status pengarang itu tidak dipentingkan, ya, kerana masih lagi di bawah ruang lingkup konsep sastra sejarah. Hikayat Melayu dan realiti dunia sosialnya. Yang pertama, kuasa feudal sebelum penjajahan dan selepas penjajahan dalam hikayat Melayu, ya. Terdapat perkembangan ilmu dan pengarang seperti hikayat Melayu yang disebut dalam Tufat Al-Nafis. Ya, dalam Tufat Nafis dikatakan asal-usul keturunan Raja Kecil, ya. Naratif yang sama dalam hikayat Melayu, tetapi di dalam Tufat Nafis dia parodikan, ya. Parodi iaitu sindiran tentang keturunan asal-usul Raja Kecil. Ya, ini ialah contoh, ya, apa yang terdapat di dalam Tufat An-Nafis, ya. Ada perkataan konon di situ. Ya. Setakat ini sahaja penerangan saya tentang penulisan hikayat Melayu. Sampai berjumpa lagi. Bye.